والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung kembali tadabbur kita pada surah Al-Adiyat, bermula pada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang terakhir di dalam surah Al-Adiyat. InsyaAllah pada hari ini kita ulang kaji sedikit tentang surah Al-Adiyat ini, yakni satu surah yang menceritakan pada awalnya berkaitan tentang kuda perang. Sebahagian para ulama menyatakan unta. Apapun perbahasan para ulama tentang tafsir ayat pertama sehingga ayat yang kelima di dalam surah ini menceritakan tentang bagaimana sifat kedua-dua binatang ini, yakni unta dan juga kuda. Cuma majoriti ulama menyatakan kuda, sebahagian kecil menyatakan kuda. Apapun pandangan para ulama terhadap hal ini, maka kita lihat kepada dua elemen haiwan ini. Haiwan ini merupakan haiwan yang sangat taat kepada tuannya dan sanggup melakukan tugas-tugas yang berat apabila disuruh oleh tuannya. Umpamanya kuda, kalau kita lihat kuda ni apabila tuannya memberikan makan, menukar ladam pada kakinya, sikat badannya, maka maka kuda ini akan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh tuannya. Dalam ayat tersebut, unta ini dia suruh pergi ke medan perang, dia akan pergi walaupun dia tahu akan melukai badannya dan risiko kematian itu ada. Tetapi apabila tuannya memberikan arahan, setelah tuannya menjaganya dengan baik, maka dia akan laksanakan. Begitu juga dengan unta. Sebahagian para ulama menyatakan unta, apabila unta ini diberi makan dengan baik, dijaga dengan baik, maka dia akan mengikuti arahan tuannya. Bahkan dia boleh memikul bebanan yang berat semata-mata mengikut arahan tuannya. Dua haiwan di atas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan perumpamaan ini, yakni menunjukkan binatang pun boleh taat. Tetapi manusia, pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-6, fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia ini tidak bersyukur kepada Tuhan. Setelah Allah memberikan nikmat kepada kita berupa harta, anak, suami yang baik. Jika tak ada suami, ada keluarga yang baik, ada kerja yang baik, ada rumah sendiri, ada kenderaan, cukup makan dan minum, diberikan kesihatan yang baik. Tetapi apakah balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah setimpal apabila Allah suruh kita solat sunat, puasa sunat, adakah kita dapat melakukannya? Allah suruh kita bersedekah, adakah kita dapat melakukannya? Maka sudah pasti kadang-kadang kita tidak bersyukur dan tidak melaksanakan apa yang Allah suruh setanding ataupun sejajar dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-7
Allah kata wa innahu ala dhalika syahid, dan sesungguhnya dia, yakni manusia, menyaksikan, yakni mengakui keingkarannya. Manusia ini mengakui keingkarannya. Apa kata para ulama tafsir tentang ayat tersebut? Para ulama tafsir menjadi dua pandangan tentang dhamir kata ganti hu. Kata ganti hu, dia. Dia ni maksudnya siapa? Wa innahu ala dhalika la syahid. Wa innahu, dan sesungguhnya hu, dia ini merujuk kepada siapa? Pandangan yang pertama, hu itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebahagian para ulama menyatakan hu itu kembali kepada Allah, sehingga makna ayat tersebut menjadi sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran tersebut. Bermaksud, yakni Allah menyaksikan sikap-sikap manusia ini yang ingkar, tidak bersyukur dan lalai beribadah. Dan ini adalah pendapat majoriti ahli tafsir. Bermaksud sesungguhnya dia menyaksikan keingkaran manusia, yakni Allah melihat apa yang telah manusia lakukan, keingkaran yang telah manusia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian lagi para ulama menyatakan bahawasanya kata dhamir, kata ganti hu itu kembali kepada manusia itu sendiri, sehingga makna ayat tersebut seperti mana dalam terjemahan, sesungguhnya manusia itu tahu dan mengakui, menyaksikan sendiri akan keingkarannya. Ini yang disebut di dalam tafsir Al-Baghawi. Apapun pandangannya, maka kita lihat bahawasanya ayat tersebut menyatakan bahawasanya manusia ini ingkar terhadap apa yang Allah suruh. Apabila Allah suruh kita solat, maka kita melewat-lewatkan solat tanpa ada alasan yang munasabah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita membaca Al-Quran, maka kita ini tidak mahu belajar, bahkan mengeluh ketika membaca Al-Quran. Apabila Allah suruh kita bersedekah, maka kita menganggap sedekah ini sungguh rugi, sehingga kita berat untuk mengeluarkan wang yang banyak, sehingga kita berat untuk mengeluarkan sedikit daripada harta kita untuk sedekah. Maka kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih cintakan harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maknanya Allah telah memberikan kita kemewahan di dunia, rumah yang baik, keluarga yang baik, ada anak yang baik, ada kerjaya yang baik, ada kenderaan yang baik, ada segala-galanya, kesihatan yang baik, ilmu yang baik. Tetapi kita lebih mencintakan urusan dunia-dunia ini berbanding pemberi yang memberi. Oleh sebab itu, makna khair pada ayat ini adalah harta. Secara bahasa artinya khair adalah kebaikan. Harta umpama kebaikan bagi mereka. Kerana demikianlah keadaan manusia, mereka menganggap bahawasanya harta itu adalah kebaikan. Padahal hakikat harta tidak selalu begitu. Boleh jadi ia menjadi keburukan baginya jika harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebab itu mereka kata harta ini, mencintakan harta lebih daripada apa, lebih daripada yang sepatutnya. Oleh sebab itu, apabila kita ini berada di bumi Allah Subhanahu wa taala sementara masih hidup, maka janganlah kita terlalu mengejar harta. Ya, mungkin muda kita telah bekerja bersungguh-sungguh. Mungkin waktu muda-muda kita lalai untuk salat. Waktu muda-muda kita nakal.
kadang-kadang terlepas untuk melakukan ibadat-ibadat sunat. Tetapi waktu inilah Allah masih sayangkan kita dan masih memberi kita rezeki. Sudah tiba masanya di penghujung akhir kehidupan kita, di saat-saat akhir kehidupan kita, maka yang paling penting adalah kembali kepada Allah, perbanyakkan ibadat. Sudah tiba masanya untuk kita mengumpul ibadat akhirat, mengumpul harta akhirat. Kita sudah ada harta dunia yang cukup dan selesa. Tetapi boleh tak kita menjamin kita ada harta akhirat? Kerana kehidupan di akhirat ini tidak akan sama macam kehidupan di dunia. Mungkin kita boleh hidup di dunia sampai umur 70 tahun. Jika bernasib baik boleh sampai 80 tahun. Bernasib baik lagi boleh sampai 90 tahun. Kalau umur panjang boleh sampai 100 tahun. Tetapi belum tentu lagi di akhirat kita sama hidup macam di dunia. Kerana di akhirat kehidupan itu panjang, sehingga kita dibangkitkan lagi sekali untuk dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Waktu keadaan itulah kita memerlukan bekalan di alam kubur. Apa bekalan dia? Pahala. Bekalan dia apa? Pahala. Sebab itu, cukupkah kehidupan kita nanti di akhirat? Kalau andai kata umur kita di dunia 70 tahun, di akhirat mungkin 70,000 tahun. Kerana kita tak pasti bilakah kiamat, kerana kita akan dibangkitkan. Oleh sebab itu, jauhilah harta sebagai puncak kepada cita-cita. Kehidupan di dunia ini bukan hanya mengumpul harta yang banyak, tetapi kehidupan ini adalah mengumpul akhirat untuk menuju kehidupan negeri yang kekal, kampung kita yang kekal nanti, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dimaklum bahawa hidup di dunia ini tidak akan mungkin kecuali dengan adanya harta. Ya, mungkin kita perlukan harta untuk kehidupan. Nak bayar bil, nak makan, nak minum, nak pergi ke sana dan ke sini memerlukan harta. Akan tetapi bukanlah kesemua itu menjadi puncak cita-cita kita. Dan manusia ketika berjalan menuju akhirat, dia harus melewati dunia. Manusia ini daripada alam rahim, perut ibu, kita dalam perut ibu, keluar di dunia, nak menuju ke akhirat kena melalui dunia dulu. Namun apabila harta telah menjadi puncak cita-cita dan tujuan utama, maka pada saat itu manusia akan menjadi tercela. Oleh kerana itu Nabi selalu memohon kepada Allah agar tidak menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya. Nabi bersabda, "Wala taj'alid dunya akbar hammina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Ya. Sebab itu kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhirat kita itu, amalan kita itu sebagai pahala di akhirat. Ya, mudah-mudahan insya-Allah. Janganlah kita berbangga dengan apa yang ada di dunia ini. Cukuplah. Sebab itu kata Salman Al-Farisi, kata Salman, dia sedih. Salman Al-Farisi ni antara orang yang sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meninggal, Salman Al-Farisi ni pada akhir-akhir hayat beliau, dia kata, aku ni malu nak jumpa Nabi. Sebahagian para sahabat tanya kepada Salman, kenapa Salman? Aku rasa aku dah melampau terhadap apa yang telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata para sahabat apa dia? Kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Salman, carilah dunia ini sekadar seorang pengembara. Carilah dunia ini hanya sekadar seorang pengembara. Lalu Salman kata, aku ni dah terlebih dah.
Kerana Salman dikatakan mempunyai 2 ekor kuda pada ketika itu. Sudah dianggap mewah pada ketika itu. Seperti mana kenderaan, ada 2 buah kenderaan kat situ. Kerana kata Nabi SAW, cukuplah di dunia ini kita menjadi seorang pengembara. Maksudnya apa? Pengembara ini apabila nak melalui satu pengembara ni, dia sentiasa mengembara. Dia sentiasa bergerak daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Jadi apabila kita nak bergerak daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, kita tak boleh bawa barang banyak. Umpamanya kita pergi travel ataupun pergi mengembara ke satu negara ke negara yang lain. Apabila kita pergi ke negara tersebut, kita tak boleh kumpul harta banyak lepas tu bawa pergi negara lain, tak boleh. Kerana akan membebankan muatan. Lah kita malas dah nak pergi negara lain, kerana negara tu dah banyak harta yang kita ambil. Begitulah dunia. Sebab itu dunia ini jangan kita terlampau sangat ambil dia. Cukuplah sekadar untuk keperluan kehidupan kita, membesar untuk keselesaan diri. Tetapi jangan lupa kehidupan di akhirat nanti adalah yang kekal. Yang kekal. Berapa ramai rakan-rakan kita yang dah meninggal? Pernah tak kita kenal rakan-rakan kita yang dulu main sama-sama dengan kita, yang belajar dengan kita, sekarang tidak ada lagi. Saudara-saudara kita, bahkan ibu dan ayah kita mungkin sudah tidak ada. Kita nanti akan tidak ada juga. Saya yang bercakap mungkin tidak ada. Akan menjadi, nama kita akan terpahat di nisan-nisan saja. Nama kita akan terpahat di bacaan tahlil saja. Begitulah kehidupan dunia ini. Bahkan manusia nanti akan melupakan kita, seperti mana kita telah melupakan orang yang telah meninggal saban hari, sedikit demi sedikit. Begitu juga nama kita akan dilupakan. Siapa yang akan ingat kita? Amalan-amalan kita, bacaan Al-Quran kita yang akan ingat kita. Sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidaklah dia mengetahui apa yang ada dalam kubur dikeluarkan. Pada ayat ini Allah tidak menyebutkan maf'ul bih. Dalam ilmu tafsir, maf'ul bih ni maksudnya benda. Perkataan afala ya'lamu daripada kata kerja ya'lamu. Allah afala, apakah ya'lamu, tidak ia mengetahui. Ya'lamu ni maksudnya ya'lam, ilm, yakni mengetahui, tentang mengetahui. Idza bu'thira ma fil qubur, apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan. Para ulama menyatakan bahawa perkataan ya'lam tu tidak mengetahui apa, tak tahu, kerana tidak ada maf'ul bih. Sebab itu maf'ul bih ni maksudnya adalah kata benda dalam bahasa Arab. Contohnya dalam maksudnya Ahmad. Ahmad ni isim, kata nama. Yahmilu. Yahmilu ni maksudnya fa'il, kata kerja. Al-kitab, perkataan maf'ul bih, benda. Kitab, kalau nak buat ayat dalam bahasa Arab, dia mesti kena ada fa'il, mesti kena ada isim, dan maf'ul bih, kata benda. Ataupun kata, ataupun kata sendi. Maksudnya di sini mesti ada ya'lamu, ada bendanya, mengetahui apa, tapi tidak disebut, sehingga boleh jadi ia lebih daripada satu predikat yang tidak disebut, padahal seharusnya ada. Maka untuk menghasilkan faedah, maka dia akan menjadi satu kata yang umum. Apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan umum. Boleh jadi yang dikeluarkan itu adalah sifat-sifat bakhil kita. Sebab itu kalau disebut di dalam hal ini, sehingga sebahagian ahli tafsir memberikan penjelasan bahawa ayat ini lebih kurang maknanya, apakah dia tidak mengetahui segala perkara yang Allah bongkar pada hari kiamat, membuat dia akan takut ketika Allah membongkar kebatilannya, pengingkarannya, kemaksiatannya, penzinaannya,
dan lain-lain lagi. Oleh sebab itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, bermaksud kau tak tahu ke, bahasa-bahasanya lebih kurang gini, engkau tak tahu ke nanti bila Allah bongkarkan nanti satu-satu, apabila engkau keluar daripada kubur, engkau akan dibongkarkan satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala perangai-perangai kamu. Sebab itu Allah kata wa husila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan dikeluarkan. Maknanya segala perangai-perangai kita yang tersembunyi di dalam dada akan dikeluarkan. Maksud di dalam dada ini lebih kurang apa yang tersimpan, yang tidak nampak akan dipertontonkan. Sebab itu pada akhir nanti seluruh yang tersimpan di dalam dada manusia, kesemuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang terkecuali. Harta yang disumbangkan itulah yang tersimpan di akhirat. Adapun harta yang tidak disumbangkan, maka dia akan hilang, tidak berbaki. Yang hilangnya bersama dengan dunia. Tidak akan ada harta sedikit pun yang dia bawa. Dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak ada harta sama sekali. Oleh sebab itu kita ni apabila dibangkitkan, telanjang bulat kita. Tidak ada apa-apa, tidak ada kasut, tidak ada baju, tidak ada penutup, telanjang bulat kita nanti di hari di padang mahsyar. Oleh sebab itu tidak ada harta yang akan boleh menolong kita melainkan amalan. Harta tu akan menjadi amalan. Contoh kita sedekah, harta tu akan menjadi amalan sedekah, maka sedekah tu akan menolong kita. Harta tu kita infak buat beli Al-Quran, harta tu kita infak buat kita belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, bayar yuran, maka kesemua itu akan menjadi penolong kita. Kerana di nanti tidak ada harta, kita tak boleh beli baju. Nak beli baju kan, nak tutup baju saya ni, saya tak baju ni. Nak beli kasut, panas ni, padang ni panas. Tak ada. Sebab kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak membawa apa pun. Hadis riwayat Muslim. Baik, dalam hal ini perkataan khitan ini para ulama bermaksud, maksudnya ada dua para ulama tentang maksud tidak dikhitan. Tidak dikhitan maksudnya tidak disunatkan. Sebahagian para ulama lagi tidak dikhitan maksudnya yakni kemaluan kita tidak ditutup, ternampak juga. Sebab itu kata Aisyah, dia tanya Nabi, manusia tak akan melihat ke kemaluannya? Manusia pada ketika itu tidak terfikir dah, tidak ada perasaan dah, tidak ada nafsu. Manusia hanya pada ketika itu hanya takut, kerana dalam keadaan suasana itu sangat takut dan menggerunkan kerana akan menunggu nasib. Kerana kita nampak ada orang yang diazab macam ni, takut dah nasib kita bagaimana, lulus ke tak lulus. Macam bawa lesen kereta lah, lulus ke tak lulus ni. Macam berjawab peperiksaan, tak lulus memang kenalah. Dan yang terakhir Allah kata, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu yang maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Khabir dalam bahasa Arab lebih spesifik daripada alim. Alim ni yang mengetahui, khabir ni detail, sangat mengetahui. Alim mengetahui, khabir sangat mengetahui. Sebab itu maknanya adalah benar-benar mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah kata, kalau kita lihat, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu lebih baik. Ini bab sedekah ni. Kalau kita nak beri sedekah tapi kita war-warkan, boleh, tak ada masalah, untuk menggalakkan orang lain, tak ada masalah. Contoh,
Saya sedekah Al-Quran, saya pun gambar, inilah sedekah saya, untuk memberi galakan kepada orang lain, itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang fakir, jika kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tak post kat Facebook, senyap aja, hanya kita saja yang tahu, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Kata Al-Imam Ghazali dalam ayat ini, dia kata, aku lebih suka kalau orang ini derma secara sembunyi-sembunyi, sekiranya dia tidak mampu mengawal riak apabila dia bersedekah secara terang-terangan. Sebab terang-terangan ini akan menjadikan kita lebih tersilap langkah, terjerumus ke arah riak ataupun ta'ajub, bangga diri. Maka kat sini, kalau boleh sembunyi-sembunyi. Sekiranya kita mampu kawal, tidak ada masalah, boleh pun nak post untuk menggalakkan orang lain berbuat kebaikan sama. Sebab itu, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah kata perkataan khabir tu, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, demikian pula dengan ayat ini, Allah menggunakan perkataan khabir yang berkaitan dengan perkara-perkara yang detail ataupun yang terperinci, yang disembunyikan oleh manusia dalam dada-dadanya, maka kesemuanya dibongkar oleh Allah, dan Allah akan menampakkan kesemua ini pada hamba-hambanya di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dalam ayat ini, apa yang nak Allah berikan kepada kita, pengajaran yang kita boleh dapat. Yang pertama sekali, bukan kita nak suruh jadi kuda ataupun unta, tetapi kita ambil manfaat daripada binatang-binatang yang Allah ciptakan. Yakni binatang-binatang ini, dia membalas jasa tuannya walaupun melakukan kerja yang berat. Kita sebagai manusia, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita umur yang baik, umur yang panjang, ada rezeki, ada kereta, ada motor, ada rumah yang baik, ada anak-anak yang baik, ada suami yang baik, ada harta yang baik. Maka sudah tiba masanya kita balaslah jasa Allah yang memberikan rezeki itu semua kepada kita. Dengan cara apa? Memperbanyakkan amalan, baca Quran, pergi kelas mengaji, pergi kelas ilmu, lakukan solat-solat sunat, lakukan amalan-amalan sunat, selalu berdoa, zikir al-ma'thurat pagi petang. Ini semua kita kena buat. Balas jasa Allah yang telah memberikan kepada kita. Allah tak suruh dia balas jasa, tetapi kita ni perlu ingat tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah kita menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jangan jadi orang-orang yang ingkar. Yakni apa? Yakni orang yang sangat sikit untuk mengucapkan syukur, bahkan tak buat setelah Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan yang terakhir, ingatlah bahawasanya nanti satu hari kita semua akan berada di kubur-kubur ini. Kalau tengok dalam gambar ni, inilah semua nanti kita dalam ni semua. Semua kita dalam ni. Nama kita akan dipahat di nesa-nesa. Mungkin kita tak rasa, tetapi pernah tak kita terbayang apa akan jadi aku dalam tu? Siapa nak teman aku dalam tu? Dalam tu gelap. Siapalah nak teman? Siapa nak teman kita? Siapa nak teman kita dalam tu? Yang akan teman kita dalam tu adalah amalan yang akan menyerupai makhluk. Al-Quran ni yang kita baca akan menyerupai makhluk. Solat, puasa, zakat kita ni akan menjadi makhluk yang akan berbicara, menemani kita. Akan menemani kita. Kita seorang dalam tu. Yang akan menemani kita adalah amalan-amalan kita. Sebab di dalam ni panjang. Di dalam alam ni panjang. Tak tahu kita bila masa nanti kita akan dibangkitkan kelak. Jadi pertingkatkan amalan kita. Mana mungkin satu hari Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir pada kita. Kita tak tahu. Dalam Ramadan ni, jadi pergandakan amalan. Ramadan hanya 70 hari, masuk ni dah 69 hari. 69 hari dah.
Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya. Sebab itu bila Ramadan ada satu hari namanya dipanggil Lailatul Qadr. Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hari yang lebih baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu hari tu pahalanya macam 1000 bulan buat solat. Mana nak dapat? Jadi sebab itu pergandakan amalan. Gunakan Ramadan ni. Rajab, Syaban tu dah mula dah start dah. Bahkan pada hari ini pun dah perlu start. Kerana mungkin boleh jadi tahun ini adalah tahun Ramadan terakhir. Mana mungkin nanti satu hari saya tak dapat jumpa dah salah seorang di antara kita kerana salah seorang telah tiada. Boleh jadi kerana kematian ini boleh datang tiba-tiba. Bukan ada tanda-tandanya, tak ada. Boleh jadi tiba-tiba. Kata para salaf, hari ini kami bergerak ketawa, besok kami bangun, kami sudah tidak ada di dunia ini. Mudah-mudahan dia menjadi satu amalan kepada kita. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah siapa yang belum baca ayat ini, yakni Puan Lin Osman, Datin Lin dan juga Datin Zahra serta Datin Rafi'ah. Okey, Datin Rafi'ah boleh dipersilakan baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Cuba baca.